Ta'ala wabarakatuh. Saya muliakan Datuk Seri Yang Dipertua, Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar, Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Ketua Pembangkang Barisan Esko, ahli-ahli yang berhormat, Ketua Agensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pertamanya saya merakamkan tahniah kepada Datuk Speaker dan Datuk Seri Kota Tampan yang telah dilantik semula sebagai Speaker Dewan Undangan Negeri dan juga Menteri Besar Perak. Tidak lupa juga ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Gunung Semanggol yang dilantik sebagai Ketua Pembangkang yang baru. Tuan Yang Dipertua, ingin saya menzahirkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan menjunjung kasih ke atas titah ke bawah duli Tuanku Sultan Perak semasa Majlis Intiadat Pembukaan Mesyuarat pertama tahun pertama Dewan Undangan Negeri yang ke-15 Perak Darul Rizwan. Saya tertarik dengan titah ke bawah duli Tuanku Sultan yang menyeru kita mengambil berat soal kebajikan dan berlaku adil demi kesejahteraan rakyat. Ia sangat bertepatan dengan kaedah fiqh yang sering digunakan pakai dalam bidang siasah syar'iyah, iaitu tasurruful imami alal ra'iyati manutun bil maslihati. Polisi atau tindakan pemerintah mestilah tertakluk kepada maslahah terhadap rakyat. Di perkara 7, titah Tuanku meminta pemimpin yang dilantik khususnya pihak kerajaan hendaklah bersifat adil, mengagihkan peruntukan dan melaksanakan program pembangunan secara saksama tanpa prejudis, tanpa diskriminasi, tanpa penindasan kepada mana-mana pihak, kerana setiap pengundi ialah makhluk ilahi dan setiap inci bumi ini terletak di bawah naungan tahta Paduka Seri Sultan Perak. Tuan Yang Dipertua, Tuanku Sultan juga menyatakan komposisi 3 kaum terbesar, iaitu 61.5% Melayu dan Bumi Putra, 26.7% Cina dan 11.3% India. Saya hendak menarik perhatian di sini, di pihak kami pembangkang selama 26 adun. Kesemuanya adalah Melayu dan Islam. Kawasan yang kami wakili adalah adun-adun yang adun-adun ini majoritinya adalah Melayu yang merupakan kelompok terbesar di negeri Perak. Justru itu saya mengharap kebijaksanaan Datuk Seri Menteri Besar bersama Barisan Esko Kerajaan dapat menyempurnakan hasrat ke bawah duli Tuanku, memperuntukkan secara sama rata peruntukan untuk setiap adun-adun dari pembangkang ini. Bukan itu saja, bantuan-bantuan yang lain seperti bantuan sempena Hari Kebesaran, bantuan bencana, kotak makanan diagihkan secara sama rata tanpa ada yang kurang. Juga kami tidak didiskriminasikan dalam mesyuarat-mesyuarat di peringkat daerah yang melibatkan kepentingan dan kesejahteraan rakyat kami. Tuan Yang Dipertua, untuk memastikan perjalanan urusan mengurus rakyat dan mengurangkan politiking di peringkat bawah, seterusnya mewujudkan stabilan dan keamanan, saya mencadangkan ketua kampung adalah dipilih oleh wakil rakyat di kawasan masing-masing. Kalau tebing tinggi nak adakan pilihan raya di bawah, jadi ini akan timbulkan lagi politiking. Jadi biarlah wakil rakyat kawasan itu pilih ketua kampung dia masing-masing. Ini untuk memastikan kebajikan rakyat di bawah dapat diurus dengan lebih baik. Keadaan akan menjadi sulit apabila yang menjadi ketua kampung tidak selari dan sehaluan dengan wakil rakyat. Biarlah wakil rakyat memilih ketua kampung di bawahnya, tak kira apa parti pun, agar ianya boleh bersama dengan wakil rakyat bagi menjaga urusan kebajikan rakyat di kawasannya. Pemerintahan ini akan lebih dilihat matang dan profesional, menghormati demokrasi dan pilihan rakyat. Saya juga tertarik dengan titah Tuanku pada perkara 16, iaitu berkenaan tadbir urus ekonomi yang cekap, bijak mengurus sumber-sumber negeri dan tegas mengawal ketirisan dan kebocoran sumber serta bersungguh mengelakkan pembaziran. Tuan Yang Dipertua, ramai yang tahu tentang cadangan perlombongan lignite di Hulu Perak dan menurut laporan daripada Astro Awani, ianya telah bermula September yang lalu. Kawasan yang dicadangkan untuk melombong lignite adalah seluas 5,339 ekar atau 2,161 hektar di Mukim Kenering, daerah Hulu Perak, Darul Rizwan. Tapak projek ini yang menghubungkan hutan simpan Kenderung, hutan simpan Bintang Hijau di Hulu Perak dan hutan simpan Buluka Semang. Pelombongan lignite ini akan memberikan pulangan dan habuan kewangan kepada kerajaan negeri
dan juga pihak yang berkepentingan. Selain imbuhan kewangan, projek ini dikatakan dapat menyediakan peluang pekerjaan yang banyak. Ianya dijangka akan dapat menjana pendapatan sehingga 90.5 bilion. Saya dipahamkan projek ini menggunakan kaedah pelombongan larut resak setempat ataupun in situ dan penjerapan ion lignite. Proses ini melibatkan penggerudian lubang ke dalam deposit bijih, kemudian suntikan larutan amonium sulfat ke dalam jasad bijih melalui lubang suntikan tersebut di bawah tekanan tertentu untuk mengekstrak mineral ini dalam bentuk ion. Larutan yang mengandungi kandungan bijih yang terlarut akan dikumpulkan untuk proses seterusnya. Oleh kerana projek ini adalah projek rintis yang dimulakan di negeri Perak, saya mencadangkan supaya pihak kontraktor menyediakan satu bot untuk tujuan monitoring online dengan izin yang boleh diakses oleh rakyat supaya rakyat dapat mengetahui keadaan sebenar apa yang berlaku, kerana cara pelombongan ini kemungkinan akan memberi kesan kepada pH air di bumi ataupun kesan seterusnya biodiversity sekelilingnya, udara serta tanah kemungkinan berlaku runtuh. Pemantauan ini kemungkinan akan boleh mengurangkan kerisauan dan kebimbangan kita semua. Tuan Yang di-Pertua menyentuh soal urus takbir yang cekap juga. Saya ingin merujuk satu kajian yang dijalankan oleh pengendali Re-Takaful ataupun takaful semula Swiss Re Malaysia. Terdapat kenaikan yang mendadak jumlah kerugian yang disebabkan oleh banjir dari 10% 2021 hingga 2021 kepada 18%. Peningkatan kepada 8% dalam tahun 2021 dan ramalan jangka panjang mereka kerugian akan terus meningkat sehingga setinggi 40% 25 tahun yang akan datang, iaitu peningkatan 2 kali ganda. Dalam kajian mereka ini, antara faktor utama yang dikenal pasti menyumbang kepada kenaikan tersebut adalah pembangunan yang tidak mengambil kira risiko banjir dan perubahan cuaca. Kita tidak mahu lagi apa yang berlaku baru-baru ini di Batang Kali, itu di laluan ke Genting Highland, ramai yang terbunuh sehingga kini sudah 25 orang yang terbunuh dan menyebabkan kerugian sama ada daripada pihak keluarga, kerajaan dan sebagainya. Jadi antara perkara yang pihak kerajaan boleh lakukan yang disyorkan dalam kajian mereka, pertama, sentiasa menganalisa kesan pembangunan ketika ini dan projek yang berisiko banjir. Kita ada pembangunan seperti yang disebutkan ini. Pembukaan hutan pada skala besar, pembangunan di lereng-lereng bukit, operasi kuari, terutama yang tidak mengikut apa yang telah disyaratkan dalam kelulusan EIA. Saya mohon pihak kerajaan tegas dalam perkara ini, seperti mana yang dititah oleh bawah duli tuanku, terutama dalam perkara pelanggaran EIA yang dilakukan oleh pengusaha terbabit. Yang keduanya, apa yang disyorkan dalam kajian mereka menambah baik infrastruktur tempatan banjir. Mulanya saya rasa duka cita juga apabila Perdana Menteri mengumumkan untuk meneliti semula projek tempatan banjir bernilai 7 bilion. Masalah banjir ini adalah masalah yang begitu serius yang perlu ditangani. Tapi alhamdulillah projek ini diteruskan. Yang ketiganya menyediakan kawasan mampanan hijau. Tuan Yang di-Pertua, permasalahan banjir merupakan tindakan segera dari memerlukan tindakan segera daripada pihak kerajaan bagi mengelak, mengurang atau meringan risiko dan impak disebabkan banjir. Rumusan di atas hanyalah sedikit dari hasil kajian yang dijalankan, dan bersama saya ini ada kajian tersebut. Naskah ini diharap pihak kerajaan dapat mengambil kira amaran dan nasihat yang dinyatakan oleh pihak yang berkecuali ini. Saya amat bersetuju dengan tindakan kerajaan mengkaji semula beberapa projek yang memberi kesan risiko banjir dan perlu menyelesaikan kajian tersebut dengan kadar segera, kerana risiko banjir ini tidak menunggu kita. Pada hujan yang tahap tinggi sekarang ini yang tidak menentu, ianya boleh berlaku apa saja. Saya juga ingin menyatakan, bertanya kepada pihak kerajaan apakah tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam tempoh 100 hari dari sekarang, di mana risiko banjir berada di tahap yang tertinggi, dan seterusnya bagi mengurangkan risiko banjir dan merapatkan jurang pelindungan kerugian disebabkan oleh bencana banjir ini.
Tuan Yang Dipertua, saya beralih kepada kawasan saya. Mohon mencelah, Trono. Adakah dibenarkan? Trono, benarkan tak? Ya. Tak benar, saya memang ngam ni 20 minit. Nanti dulu Tuan. Bagi sikit peluang lah. Nanti dulu. Bagi peluang. Dia tak bagi jalan. Di kawasan saya di Kemunting, terdapat beberapa kawasan yang hotspot banjir. Apabila hujan turun dengan lebat, maka longkang yang ada tidak dapat untuk menampung air yang banyak. Ini akan menyebabkan banjir kilat berlaku. Kampung seperti Kampung Sungai Relung, Kampung Sungai Ranting, Kampung Expo, Kampung Jana, Taman Bestari dan Taman Kemunting Maju. Permasalahan di kampung dan taman ini berbeza. Contohnya di Kampung Sungai Relung dan Sungai Ranting, saya dapati tidak adanya sistem peperitan yang sempurna. Kampung Sungai Relung dan Sungai Ranting adalah kawasan bukan di bawah selenggaraan Majlis Perbandaran. Dia di bawah kawasan pejabat daerah, di bawah peruntukan pembangunan luar bandar. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada JPS ataupun Jabatan Pengirian Saliran yang sedang berusaha menyelesaikan masalah banjir kilat di Kampung Sungai Relung ini. Sistem peperitan di sana tidak mencukupi atau tidak sempurna. Tumpuan air sistem peperitan di sana tertumpu di sebuah kolam berdekatan sebelum masuk ke sungai. Apa yang dicadangkan oleh Jabatan Pengairan Saliran adalah untuk membesarkan kapasiti kolam. Anggaran kos kerja berkaitan ketika ini adalah 300,000 termasuk menaik taraf sistem saliran yang tidak mencukupi. Saya mohon supaya pihak kerajaan menyegerakan peruntukan ini dan menyegerakan juga pembangunan sistem peperitan dan saliran di Kampung Sungai Relung dan Sungai Ranting ini. Kampung Expo masih ada lebih kurang 17% lagi kemudahan infrastruktur yang perlu dibangunkan. Pihak Majlis Perbandaran membangunkan sedikit demi sedikit dan Alhamdulillah Kampung Expo telah mendapat mengurangkan risiko banjir ini. Dan terbaru, pihak Majlis memerlukan lebih kurang 300,000 untuk pembangunan seterusnya di Kampung Expo. Saya mengharapkan jumlah ini jangan dikurangkan dan mohon disegerakan. Di Kemunting Maju, air naik baru-baru ini dan saya minta dan mohon supaya sungai yang ada perlu disenggarakan dengan lebih baik. Saya mohon pihak kerajaan melihat perkara ini segera kerana musim tengkujuh ketika ini menyebabkan kekerapan hujan lebat yang luar biasa berbanding sebelum ini. Banjir menyebabkan kemusnahan peralatan rumah terutama alat elektronik, mesin basuh, pintu air dan sebagainya. Jika air menenggelamkan kapet, baju, tilam, sudah tentu ini tidak dapat digunakan lagi. Tuan Yang Dipertua, Kemunting adalah tempat mencari rezeki bagi kebanyakan golongan B40. Di Kemunting terdapat pusat jualan barang keperluan harian yang begitu aktif. Ada 3 pasar yang beroperasi setiap minggu di lokasi yang sama. Pasar harian dibuka setiap pagi yang menjadikan keperluan harian penduduk tempatan yang kebanyakannya berniaga adalah datang daripada kampung-kampung di daerah yang berdekatan. Daripada Selinsing, Batu Kurau, daripada Jelai, Air Putih, mereka datang berniaga di pasar ini. Yang keduanya ada pasar malam yang dibuka setiap Rabu, Khamis, Sabtu. Yang ketiga pasar minggu, yang ini pada pagi Ahad. Dan di antara pasar malam, pasar minggu ni 350 peniaga. Sekali-sekali perniagaan dibuka. Alhamdulillah mereka mempunyai ruang perniagaan yang agak selesa yang disediakan oleh Majlis Perbandaran Taiping. Cuma yang dipertua, ada beberapa perkara yang saya mohon pihak kerajaan dapat mengambil perhatian. Ruang perniagaan yang berbumbung yang menempatkan sebilangan peniaga di mana bumbung premis tersebut sudah rosak dan menyebabkan peniaga tidak dapat berniaga akibat air hujan yang turun mencurah ketika hujan. Ini menyebabkan barang perniagaan mereka rosak, kos pembaikan agak tinggi. Justru kalau pihak koperasi yang diamanahkan untuk menguruskan perjalanan pasar ini membaiki, sudah tentu mereka tidak berkemampuan, tambahan kontrak mereka akan tamat tidak lama lagi. Jadi saya dipahamkan pihak Majlis Perbandaran ada memohon peruntukan bagi membina semula pemasangan bumbung tersebut kepada pihak kerajaan melalui Yang Berhormat Esko Kerajaan Tempatan yang lepas. Surat bertarikh September 2022. Jadi justru itu saya mohon supaya ianya dapat disegerakan. Tuan Yang Dipertua, saya juga mahu menarik perhatian kepada kemudahan parking kereta kepada pengunjung pasar ini yang agak uzur dengan lopak dan tampungan. Mohon kiranya pihak kerajaan dapat menurak semula tapak parking ini. Alhamdulillah. Ianya juga digunakan untuk tapak pasar Ramadan apabila menjelang bulan Ramadan tidak berapa lama lagi. Ini akan dapat menambah lagi keselesaan peniaga dan pengunjung
serta tarikan pelancong ke Kemunting. Saya sentuh pasal ini sebab ia merupakan tempat mencari rezeki golongan yang tidak berkemampuan ataupun B40 yang mereka mengharapkan inilah tempat perniagaan yang selesa untuk mereka. Di kawasan sebelah hujung yang dipetua pasal ini ada sekolah berampitan Sekolah Agama Rakyat Ar-Rahmaniyah adalah lokasi pembuangan sampah pasal ini. Masalahnya Tuan Dipertua, pada malam Ahad pembuangan sampah dari peniaga sekitar Kemunting datang membuang sampah di lokasi ini kerana tiada tempat untuk membuang sampah yang kuantitinya banyak. Sampah yang dibuang ada yang tidak masuk ke dalam tong roro menyebabkan lambakan sampah di bawah. Berhadapan dengannya adalah peniaga pada esoknya. Jadi berniaga dalam keadaan berbau busuk dan pengunjung tidak selesa. Saya mengharapkan pihak kerajaan menyelesaikan permasalahan ini seberapa segera, sama ada tambahkan tempat pembuangan sampah ataupun mencari jalan penyelesaian yang lain. Tuan Dipertua, semasa COVID melanda baru ini, negara kita ramai anak-anak muda yang berhijrah pulang ke kampung masing-masing. Di Kemunting juga terdapat ramai anak-anak muda sedang bertungkus lumus mencari rezeki untuk perbelanjaan sehari hidup mereka. Saya mencadangkan satu tempat untuk dijadikan tumpuan anak muda berniaga di kampung, di Kemunting ini, iaitu di Pekan Kemunting Lama. Kemunting adalah ada satu nilai sejarahnya. Nilai sejarah di mana Long Jaafar menjumpai tempat bijih timah. Dulu Kemunting adalah kawasan hutan belantara. Akibat daripada gajah yang bernama Larut hilang 3 hari, pulang dengan badan berlumpur, rupanya itu adalah bijih timah, dan tempat baru ditemui di Kemunting itu dinamakan dengan Kelian Baru. Kelian itu maknanya lombong baru. Maka disitulah bermulanya pada tahun 1950-an Kemunting dibuka. Nilai sejarah ini saya tertarik supaya dibangunkan satu tempat yang berkonsepkan street art atau mungkin wall painting dengan izin. Street art adalah sebuah karya seni yang terdapat di dinding-dinding besar di jalan atau di dinding bangunan. Saya cadangkan kawasan ini dinaik taraf, bangunan diperbaiki dan dicat semula, jalan dilebar dan diturap semula untuk dijadikan kawasan jualan di sepanjang jalan antara sekolah Pu Chai hingga ke College Community. Ini akan menjadi tarikan pelancong dan menjadi sumber rezeki kepada anak muda di Kemunting, sekaligus menjadi Kemunting salah satu destinasi pelancongan. Kemunting akan lebih dilihat sebagai bersih dan segar. Tuan Yang Dipertua, Kemunting perlukan padang permainan awam seperti padang bola sepak, gelanggang, berbagai guna untuk orang awam bermain dan diselenggarakan dengan baik. Hanya ada satu padang awam diselia oleh Majlis Permandaran Taiping yang berbayar. Ada juga satu padang awam di Cangkat Larah Maju, tapi saya lihat tidak ada diselia dengan baik. Saya mohon pihak kerajaan menyediakan Yang Berhormat, ada 2 minit lagi. Dan gelanggang pelbagai guna yang diselia dan dijaga dengan baik dan terbuka untuk orang awam di Kemunting berrekreasi, beriadah dan juga dapat melahirkan atlet dan pemain yang akan mengharumkan nama negeri Perak. Timbalan Yang Dipertua, di Kemunting terdapat satu akademi Muay Thai, namanya Khaidam Muay Thai Academy, yang bernaung di bawah Persatuan Muay Thai Amatur Perak dan Persatuan Muay Thai Malaysia, yang dikendalikan oleh belia dari Kemunting Perak, iaitu Muhammad Azim bin Ismail, atau mesra dikenali sebagai Azim. Dia merupakan salah seorang bekas atlet di peringkat antarabangsa yang sering menempa nama di peringkat kebangsaan. Kejohanan yang tertinggi beliau sertai adalah Muay Thai World Championship Bangkok 2019. Buat masa ini, Azim mengendalikan pusat latihan pada anak muda di Kemunting di tempat terbuka seperti Taman Tasik, Kemunting, Rakan Muda dan tempat-tempat awam di sekitar Kemunting Perak. Kerana apa? Kerana tiada kemudahan tempat latihan, pusat latihan berpusat dan kekangan dari segi peralatan latihan sukan Muay Thai. Saya mohon agar pihak kerajaan dapat membantu anak muda ini dari segi sumbangan dan kemudahan tempat latihan atau kelengkapan peralatan supaya lebih ramai jago-jago Muay Thai dari Kemunting Perak dapat dilahirkan. Seterusnya mengharumkan nama Kemunting dan juga Perak. Untuk akhirnya, satu lagi, saya baru menerima laporan WhatsApp daripada seorang coach kriket. Dia melaporkan tadi bahawa pasukan kriket yang dilatih di Kemunting telah pun layak untuk mewakili negeri Perak yang akan bertanding di Kuala Lumpur pada 25 hingga 2 Mac. Jadi mereka ini juga tidak mempunyai tempat yang khusus, terpaksa buat latihan di padang
YB masa sudah habis. Sila masuk perangkaian yang terakhir. Ya, saya juga mengharapkan satu padang yang lebih baik sebab Kemuting saya tengok dia dapat menghasilkan juara Muay Thai, dapat menghasilkan pasukan kriket yang baik dan insya-Allah kalau dapat disokong mereka ini, anak-anak muda di Kemuting ini akan lebih bertenaga. Untuk akhirnya saya menyokong penuh dan menjunjung kasih segala titah ke bawah duli tuanku. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.